A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak sambung lagi kelas kita. Okey, hari ini cikgu nak bincang latihan yang cikgu dah bagi minggu lepas Okey, hari ini adalah Selasa 5 Oktober 2021. Okey, hari ni kita tak bincang banyak lah. Hari ni dengan besok kita bincang. So hari ni separuh, besok separuh. Okey, kita tengok bahagian A, soalan nombor 1. Okey, boleh buka muka surat 44 buku latihan. Okey, soalan 1, udara mengandungi beberapa jenis gas. Berapakah peratus gas nadir dalam atmosfera? Okey, so gas nadir jawapan dia adalah 0.97%. Okey, kemudian nombor 2, maklumat di bawah menunjukkan kegunaan gas P. Okey, yang pertama penghasilan amonia dan yang kedua menjadi ejen penyejuk semasa dalam keadaan cecair. So dia adalah gas nitrogen. Okey, nombor 3, alat pemadam kebakaran manakah yang boleh digunakan untuk memadamkan kebakaran yang berpunca daripada gas mudah terbakar? Okey, gas mudah terbakar adalah gas oksigen. Okey, jadi dia kata kebakaran yang berpunca daripada gas, so awak kena fight dia dengan yang paling sesuai adalah C iaitu serbuk kering. Boleh rujuk balik buku teks. Okey, kemudian yang keempat, rajah di bawah menunjukkan syarat yang diperlukan untuk pembakaran. Okey, kita ada oksigen. Dia bagi dekat sini oksigen. Okey, jadi apakah K dan L? Okey, kita ada oksigen, kita ada haba dan juga bahan api. Okey, haba dan bahan api. Okey, dan nombor 5, rajah di bawah menunjukkan kesan pencemaran udara. M dan N ialah gas yang menyebabkan udara tercemar. Okey, apakah gas M dan N? Okey, so ini awak boleh tengok balik gambar peta konsep untuk yang punca-punca pencemaran Okey, so tengok jawapan dia adalah A, karbon monoksida, sulfur dioksida. B, nitrogen oksida, klorofluorokarbon. Okey, klorofluorokarbon dia tidak dihasilkan oleh asap asap kilang. Okey, dia hanya klorofluorokarbon ini berada dalam ejen penyejuk dan juga aerosol tin aerosol yang penyembur tu lah, apa-apa penyembur lah. Okey, so B tak. Okey, karbon monoksida dihasilkan oleh asap kenderaan Okey, C, nitrogen oksida. Okey, dan juga sulfur dioksida. Okey, so C lah jawapan dia, nitrogen oksida dan sulfur dioksida. Okey, D pula tak sesuai. Sebab apa? Karbon monoksida daripada asap kenderaan, klorofluorokarbon adalah daripada ejen penyejuk dan juga tin aerosol, macam resac apa semua tu lah. Okey, so ini jawapan untuk bahagian A. Okey, kita tengok bahagian B. Okey, soalan yang pertama bahagian B. Okey, cikgu tengok dulu. Okey, kita akan bincang, kita tengok soalan ada 5 kan. Okey, kita bincang sehingga soalan nombor 3 lah. Okey, bahagian B, yang pertama, soalan pertama 1A, cartapai di bawah menunjukkan peratus komposisi gas dalam udara. Okey, so yang pertama yang paling banyak adalah nitrogen. Okey, yang kedua adalah oksigen. Okey, yang ketiga tu dia bagi bahagian yang putih tu adalah gas nadir, dan yang ketiga yang paling sedikit adalah karbon dioksida. Okey, kemudian Okey, dia bagi dah dekat sini jawapan, so awak boleh tengok lah. Tak perlulah awak nak fikir sebenarnya.
Okey, rujukan jawapan dia kata pada rajah di atas labelkan oksigen, karbon monoksida dan nitrogen. Okey, ini adalah kelebihan untuk soalan bahagian B ni. Sebenarnya dia dah ada jawapan dalam soalan. Okey, B, tandakan betul bagi pernyataan yang betul tentang komposisi gas dalam udara. Okey. Soalan B1. Okey, oksigen dibebaskan semasa fotosintesis, betul. Sebab apa? Semasa fotosintesis, karbon dioksida digunakan dan oksigen dibebaskan. Okey, yang kedua, gas nadir diperlukan dalam pembakaran. Tak, gas nadir tidak diperlukan dalam pembakaran. Yang diperlukan dalam pembakaran adalah oksigen. Okey, yang ketiga, karbon dioksida mengandungi unsur karbon. Ya, betul. Sebab tu nama dia karbon dioksida. Okey, dan yang keempat, organisma hidup menggunakan nitrogen semasa respirasi. Okey, tak Okey, organisma hidup menggunakan oksigen sebenarnya dalam sewaktu proses respirasi. Okey, kita tengok soalan nombor 2A, gariskan perkataan yang betul. Okey, udara merupakan suatu kerana komponen udara boleh diasingkan melalui kaedah apa dia? Okey, udara adalah suatu campuran. Okey, udara adalah suatu campuran. Cuba lainkan cantik sikit. Okey, kerana komponen udara boleh diasingkan melalui kaedah fizikal. Okey, itu sahaja. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, 2B, padankan gas nadir yang berikut dengan kegunaan yang betul. Okey, so kita ada argon dan juga radon. Okey, argon dan radon. Okey, yang pertama argon. Okey, argon digunakan dalam mentol filament. Okey, kemudian yang kedua, radon. Radon digunakan untuk mengesan sel kanser. Okey, inilah dia yang digunakan dalam apa tu? Kita tak guna CT scan, kita MRI. Okey, MRI kita gunakan gas radon. Okey, kemudian kita tengok soalan bahagian C. Okey, rajah di bawah menunjukkan suatu kitar karbon. Okey, suatu kitar karbon dioksida di dalam udara. Okey, apa dia? Apakah W, apakah X dan juga apakah Y? Dia kata labelkan proses. Okey, bukan gas. Okey, dia tak nak gas. Dia tak nak nama gas. Dia nak proses. Apakah proses tersebut? Okey, kita tengok W. W adalah proses pembebasan gas. Kalau pokok dia bebaskan karbon dioksida. Kalau haiwan dia bebaskan, pokok bebaskan oksigen. Okey, okey, karbon pokok dan haiwan ni dia bebaskan gas karbon dioksida ke dalam udara. So prosesnya adalah proses respirasi. Okey, X pula adalah bahan api fosil yang membebaskan gas karbon dioksida di udara, iaitu prosesnya pembakaran. Okey, dan Y adalah proses apa? Okey, mengambil karbon dioksida daripada udara, dia adalah proses fotosintesis. Okey, kemudian dia tanya untuk soalan B. Okey, apa aktiviti bagi proses X yang tidak terkawal boleh meningkatkan peratus karbon dioksida dalam udara? Terangkan implikasi yang akan dihadapi sekiranya peratus gas karbon dioksida dalam udara meningkat. Okey, dia bagi 3 markah. So, awak kena bagi sekurang-kurangnya ada 3 poin lah. Okey, sekarang ni kita nak highlightkan dulu apakah yang dia cakap. Okey, proses X yang tidak terkawal. Mana proses X? Okey, proses X adalah proses pembakaran. Okey, proses X adalah pembakaran. So, awak kena take note lah kat sini. Okey, dia boleh meningkatkan peratus karbon dioksida. Okey, meningkatkan peratus karbon dioksida dalam udara. Sebab apa? Proses pembakaran menggunakan gas oksigen dan membebaskan gas karbon dioksida. Okey, terangkan implikasi yang akan dihadapi sekiranya peratus karbon dioksida meningkat di dalam udara. So, kesan pembakaran lah. Kesan proses pembakaran
Okey, yang tidak terkawal. Okey, kita tengok yang pertama adalah, okey, awak boleh bagi dalam point ataupun awak boleh bagi dalam bentuk ayat. Okey, cikgu tulis. Okey, yang pertama adalah pemanasan Okey, kemudian yang kedua, karbon dioksida yang berlebihan akan terperangkap di bahagian atas lapisan atmosfera. Okey, dan dia akan menyebabkan haba daripada bumi tidak dapat dipantulkan semula ke angkasa lepas. So itu adalah proses penerangan bagi proses pemanasan global. Okey. So bila pemanasan global berlaku, okey, gas karbon dioksida terperangkaplah. Okey, kita akan tulis, okey, gas karbon dioksida akan terperangkap, okey, di bahagian atas lapisan atmosfera. Okey, dan menyebabkan haba daripada bumi tidak dapat disebarkan ke angkasa. Okey. Ia akan menyebabkan, okey, yang ketiga, ia akan menyebabkan suhu bumi meningkat. Okey. So dia akan sebut sebagai kesan, cikgu tulis kat atas ni, kesan rumah hijau. Okey. So macam tu jawapan dia. Okey, seterusnya C. Dia kata, nyatakan dua cara untuk memastikan peratus karbon dioksida dalam udara berada dalam keseimbangan. Okey, okey, ini banyaklah sebenarnya. Okey, kurangkan pembakaran terbuka. Okey, tanam lebih banyak pokok. Okey, tanam lebih banyak pokok. Kawal penebangan hutan. Kemudian, okey, 3, kongsi kereta. Ini biasalah. Okey, kongsi kereta. Maksudnya kalau nak pergi mana-mana, kalau boleh pergi bersama-sama. Okey. Kemudian apa lagi? Okey, banyak lagi lah mana-mana jawapan yang sesuai. Dia nak 2, kita bagi 3 tak apa lebih. Okey, kemudian soalan 4, soalan 5. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Besok kita akan sambung dengan soalan 4 dan soalan 5. Okey? Okey, sekian. Okey, jika ada soalan nanti boleh tanya cikgu. Okey, PM cikgu. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.